Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Prof. Dr. Muhammad Izzaham dan rakan-rakan sekelas yang lain. Perkenalkan, saya Siti Hafizah binti Suaidi bersama-sama dengan ahli kumpulan yang lain, Iliadli Francis Medan. Kami berdua akan membentangkan tentang projek plan perancangan kami yang kami gelar sebagai Pro Sepalus, Program Seronok Sejarah Pasti Lulus. Sebelum kami pergi dengan lebih lanjut, ingin kami bawakan tentang sinopsis program agar kita tahu tentang perjalanan program yang akan dilaksanakan nanti. Projek Prospalus ini merupakan anjuran daripada SMK Sebuyau yang terletak di Sarawak pada selama 3 hari 2 malam pada 16 sehinggalah 18 Oktober 2020. Okey, sasaran pelajar untuk program ini adalah seramai 75 orang pelajar yang terdiri daripada 53 orang pelajar lelaki dan 22 orang pelajar perempuan yang memperolehi grade F untuk mata pelajaran sejarah AR3 2020. Okey, program ini mengaplikasikan pembelajaran secara kooperatif iaitu program ini dilaksanakan secara perbincangan, latihan terancang dan juga kemahiran menjawab soalan yang mana fokus kurikulum untuk program ini menekankan subtopik fokus SPM 2020 untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sebanyak 8 slot program tidak termasuk 2 bengkel secara berkumpulan sepanjang program ini. Yang mana dalam projek ini kami rangkumkan 3 elemen ini yang mana yang pertama adalah pengetahuan dan konektif, kemahiran dan juga sikap ataupun nilai. Dan yang terakhir, program ini dilaksanakan dilihat mampu untuk mencungkil kelebihan diri individu ataupun pelajar untuk terus maju dalam pembelajaran mereka serta memberi kesedaran kepada pelajar supaya tidak melupakan jasa dan ibu ayah mereka. Aktiviti riadah turut dijalankan untuk menghilangkan tekanan para pelajar dalam pembelajaran mereka. Ini merupakan rasional projek yang membawa tercetusnya kepada projek Prosepalus ini dalam plan perancangan kami. Yang mana sebab yang pertama adalah sejarah merupakan mata pelajaran teras wajib lulus untuk SPM sejak tahun 2013. Yang kedua, berdasarkan kepada dapatan lulus sejarah TOV 2020 menunjukkan bahawa berlaku peningkatan bilangan murid tidak mencapai tahap minimum lulus berbanding dengan tahun sebelumnya, yakni 2019. Dan yang ketiga, keputusan AR3 SMK Sebuyau menunjukkan bahawa masih ramai dalam kalangan pelajar tidak menguasai subjek teras sejarah yang diajar. Boleh kita lihat di sini, statistik menunjukkan hanya 46% daripada jumlah pelajar SPM yang lulus dan layak sijil. Manakala 54% lagi seramai 75 orang ini tidak lulus dalam mata pelajaran sejarah. Seterusnya, ini merupakan data analisis peperiksaan AR3 mata pelajaran sejarah SPM pada tahun 2020 SMK Sebuyau. Yang mana boleh kita lihat di sini, hanya 64 orang yang lulus yang mana mereka layak sijil berbanding dengan 75 orang yang tidak layak sijil. Dan melalui program ini diharap jumlah ini dapat dikurangkan. Untuk misi dan visi pula, kami pecahkan kepada 2 bahagian yang mana visi-misi sekolah dan juga misi-visi program. Untuk misi-visi sekolah, visinya adalah pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera, manakala misinya melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala spesifik kepada program, visi program ini adalah untuk meningkatkan prestasi akademik layak sijil SPM SMK Sebuyau yang mana sekurang-kurangnya sebanyak 3% daripada peratusan SPM 2019, 89.51%. Dan untuk misinya adalah meningkatkan pencapaian keputusan AR3 sekurang-kurangnya 65 orang lulus dalam peperiksaan mata pelajaran SPM 2020. Okay, ini merupakan maklumat program yang mana melalui program ini diharap dapat meningkatkan lagi jumlah calon SPM yang mendapat layak sijil pada tahun 2020
Selain itu, sekolah dapat mencapai KPI SPM 2020 iaitu mencapai sekurang-kurangnya peningkatan sebanyak 3% berbanding dengan keputusan SPM sebelumnya 2019. Okey, kami mereka bentuk projek mengikut objektif yang ingin kami capai. Yang mana terdapat 8 objektif projek mengikut slot. Yang pertama adalah ceramah, motivasi dan permainan minda. Objektif yang ingin dicapai dalam program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran dan keyakinan pelajar dan bermotivasi untuk lulus dalam subjek sejarah dengan membuat 3 aktiviti permainan minda dengan berjaya. Yang kedua, slot teknik menjawab soalan sejarah kertas 1. Objektifnya adalah memastikan pelajar dapat belajar mengenai topik yang paling lemah untuk mengukuhkan lagi kefahaman mereka dalam kertas 1 sejarah dengan menjawab 20 soalan daripada 25 soalan objektif aneka pilihan dengan betul dalam tempoh 40 minit yang ditetapkan. Okey. Terdapat beberapa faktor permasalahan pelajar terhadap subjek sejarah. Yang mana yang pertama adalah pelajar tidak minat untuk membaca dan tidak minat untuk ingin tahu. Yang kedua adalah cara menghafal tanpa memahami konsep dan kronologi peristiwa yang berlaku. Yang ketiga, sikap pelajar tidak suka bertanya untuk faham. Dan yang terakhir, terikat dengan ayat dalam buku teks. Terdapat 2 teori ataupun model perancangan yang dikenal pasti yang berkaitan dengan program Prosperous ini, yang mana yang pertama adalah teori pemprosesan maklumat geni dan yang kedua adalah teori pembelajaran konstruktivisme. Yang mana yang pertama, boleh kita lihat dekat sini, guru perlu menekankan sistem pembelajaran yang seharusnya bermula daripada yang mudah kepada yang rumit. Yang kedua, proses pengajaran dan pembelajaran mestilah turut menurut hierarki kemahiran kecergasan. Dan yang ketiga adalah proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dilakukan secara berulang-ulang untuk memudahkan pelajar mudah mengingat. Manakala teori yang kedua pula, yang pertama, guru menggunakan strategi pengajaran yang memusatkan murid. Yang kedua, murid digalakkan belajar secara pembelajaran kooperatif. Dan yang ketiga, murid melibatkan diri sepenuhnya pengajaran dan pembelajaran dan memperolehi pengetahuan hasil daripada pembelajaran yang aktif. Okay, ini merupakan teori pemprosesan maklumat geni yang mana terdapat 8 fasa, yang mana fasa pertama adalah fasa motivasi. Fasa ini merangkumi untuk memotivasi dan memupuk minat membaca para pelajar. Yang kedua adalah fasa kefahaman melalui pemerhatian yang mana memulakan pengajaran dengan set induksi yang dapat menarik perhatian pelajar. Yang ketiga, penyimpanan yang mana dalam proses penyimpanan ini membina peta minda untuk memudahkan pelajar ingat isi-isi penting. Fasa yang keempat, penahanan, keupayaan untuk menerima dan menyimpan maklumat dengan sistematik. Fasa kelima, mengingat kembali, yang mana dalam fasa ini guru-guru boleh menyediakan aktiviti yang berkaitan dengan pembelajaran yang lepas. Fasa keenam, generalisasi, merangsang ingatan para pelajar dengan tajuk-tajuk yang dipelajari dan kaitkan dengan tajuk yang akan diajar. Fasa ketujuh, prestasi dan gerak balas, yang mana ianya merangkumi membuat sesi soal jawab dengan pelajar secara lisan. Dan yang terakhir adalah fasa ke-8, peneguhan maklum balas yang merangkumi guru-guru ataupun pengajar yang memberi pujian kepada para pelajar yang dapat menjawab soalan dengan tepat. Seterusnya, ini merupakan teori pembelajaran konstruktivisme yang mana ia merangkumi 4 fasa, yang mana fasa pertama adalah pembinaan ilmu pengetahuan kendiri, yang mana melalui fasa ini pelajar membina pengetahuan dengan pengalaman yang sedia ada. Yang kedua, penggunaan bahan bantuan mengajar yang mana ianya merangkumi carta, peta minda, poster, slide dan video. Yang ketiga, penglibatan secara aktif. Pelajar membuat pembentangan secara berkumpulan sebagai contoh soal jawab pelajar dan guru. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran secara kooperatif. Strategi pembelajaran yang mana secara kooperatif pelajar dapat berkongsi idea dengan rakan mereka. Poin seterusnya saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya.
Terima kasih kepada sahabat saya, Cik Siti Hafizah binti Suhaidi di atas pembentangan beliau. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami. Nama saya Ilani Francis Medan. Seperti yang kita maklum, nama program kami ialah Program Seronok Sejarah Pasti Lulus ataupun Prosipalus. Mari kita lihat di pada skrin ini. Ahli Jawatankuasa Induk Prosipalus terdiri daripada penasihat iaitu pengetuanya sendiri Encik Selamat bin Makosen, pengurusinya Encik Muhammad Soleh bin Ismail iaitu penolong kanan pentadbiran. Timbalan pengurusinya Encik Abu Bakar bin Tasah iaitu penolong kanan co-curriculum. Setiausahanya pula terdiri daripada Ketua Bidang Kemanusiaan iaitu Puan Radiah Anak Janggut. Bendahari untuk Prosipalus ialah Cik Siti Nurbaya binti Borhan iaitu Ketua Penelitian Sejarah. Penyalas program Prosipalus pula ialah Puan Nomi Anak Ringkai dan beliau merupakan salah seorang guru sejarah di SNK Sebuyau. Dan berikut adalah senarai Ketua Ahli Jawatankuasa dan perincian tugas masing-masing. Kita sama-sama melihat kepada tentatif program. Untuk program Prosipalus, mengambil masa selama 3 hari 2 malam, bertarikh pada 16 Oktober sehingga 18 Oktober, iaitu Jumaat sehingga Ahad. Jadi pada hari pertama, program bermula pada jam pukul 9 pagi di mana pendaftaran peserta diikuti oleh talimat dan pembahagian kumpulan. Dan seperti yang kita lihat dalam skrin, hari pertama 3 slot utama yang akan disampaikan, iaitu slot pertama ialah ceramah motivasi dan permainan minda. Slot kedua ialah teknik menjawab soalan kertas 1 sejarah dan slot ketiga ialah santai minda dan riadah. Jadi untuk slot ketiga ni berfokus kepada aktiviti treasure hunt dan tentatif program untuk hari pertama dijangka tamat pada jam pukul 11 malam. Manakala untuk pada hari yang kedua iaitu Sabtu 17 Oktober tahun 2020, aktiviti bermula pada jam 5.30 di mana peserta akan mandi, solat subuh dan tazkirah. Dan dalam skrin ini kita dapat lihat terdapat 4 slot utama yang akan dilaksanakan, iaitu yang pertama ialah slot yang keempat, teknik belajar, catat nota dan pengurusan masa. Diikuti dengan slot yang kelima iaitu teknik menjawab soalan kertas 2 sejarah. Kemudian berehat sebentar, makan tengah hari. Seterusnya pada jam 2.30 petang bermula dengan slot 6 iaitu teknik menjawab soalan kertas 3 sejarah. Slot 7 pula ialah santai minda dan riadah, berfokus kepada aktiviti team building. Dan kita lihat pada jam 11 malam, pukul 8.30 malam terdapat bengkel kumpulan 2, diikuti kudapan dan lelap mata ataupun masa untuk tidur pada jam pukul 10.30 malam. Dan pada hari yang terakhir, iaitu hari yang ketiga, hari Ahad, 18 Oktober tahun 2020, seperti biasa program akan bermula pada jam 5.30, dimulakan dengan mandi, solat subuh dan tazkirah, kemudian ada senaman Zumba, iaitu Malaysia Cergas dan diikuti dengan sarapan pagi. Dan slot yang terakhir iaitu slot 8 iaitu pembentangan tugasan kumpulan di mana 75 orang peserta tersebut dibagi kepada 10 kumpulan dan diberi tugasan yang perlu mereka laksanakan. Dan pada hari yang terakhir iaitu hari ketiga, setiap kumpulan perlu membentang tugasan kumpulan mereka. Diikuti selepas minum pagi ialah rumusan dan penilaian kem oleh peserta, kemudian pembersihan kawasan dan pada jam pukul 2 petang iaitu majlis penutupan dan penyampaian sijil. Jadi dalam majlis ini yang berhormat Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak iaitu YB Julahi Narawi merangkap adun N27 Sebuyau yang akan menjadi VIP jemputan kita dan semua ibu bapa pelajar yang terlibat juga dijemput untuk majlis penutupan dan penyampaian sijil ini. Dan program Prosipalus ini dijangka akan tamat pada jam pukul 4 petang. Seterusnya, mari kita sama-sama lihat kepada catagan pelaksanaan projek Prosipalus. Jadi, mesyuarat penyelesaian pertama penganjuran program ini kita buat pada bulan Jun
Dan pada bulan Jun itu juga kita mengenal pasti 75 orang pelajar yang bakal menyertai program ini berdasarkan keputusan EA1, EA2 dan EA3. Kemudian kita kenal pasti penceramah, kita menulis surat pada penceramah menjemput sebagai penceramah motivasi kepada program Persipalus pada bulan Julai. Dan pada bulan Ogos kita menulis surat permohonan kelulusan program beserta kertas kerja kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Mesyuarat penjelasan kedua program ini kita laksanakan pada bulan Ogos dan pada bulan September kita memaklumkan perancangan program ini kepada ibu bapa calon peserta melalui surat kebenaran menyertai program. Dan kita bulan September tersebut juga kita laksanakan kalimat kepada peserta program Persipalus ini. Dan Oktober pelaksanaan program Persipalus ini seperti yang kita maklum pada 16, 17 dan 18 Oktober dan mesyuarat penilaian keberkesanan program ini dijangka akan dilaksanakan 14 hari ataupun ujung bulan Oktober tahun 2020. Seterusnya mari kita sama-sama lihat pada anggaran bajet program Persipalus. Jadi sumber kewangan di sini terdapat 4 sumbangan yang kita mohon daripada NGO dan PIBG. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, SMK Semuyau mempunyai program rakan strategik di mana rakan strategik ini terdiri daripada NGO ataupun persendirian yang membantu mendukung kepada perancangan strategik sekolah tersebut. Jadi pada awal tahun, rakan strategik ini akan dipanggil dan akan dimaklumkan tentang kedudukan akademik sekolah tersebut. Contohnya dari TOV, EA1, EA2, SPM dan rakan strategik akan membantu memberi dana kepada sekolah tersebut untuk membantu meningkatkan keputusan SPM. Okay. Dan apabila keputusan SPM keluar, maka rakan strategik ini akan dijemput dan akan dibentangkan keputusan SPM sebenar. Jadi yang pertama sumbangan daripada Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak YB Julahi Nerawi merangkap Adun N27 Semuyau. Kita memohon sebanyak RM6,000. Kemudian sumbangan PIBG SMK Semuyau sebanyak RM1,760. Yuran peserta RM6 seorang pelajar dengan menggunakan PCG mata pelajaran sejarah dan sumbangan daripada alumni dan persendirian NGO sebanyak RM1,192.50 dan jumlah keseluruhan sumber kewangan adalah RM9,402.50 dan ini ialah perbelanjaan seperti yang kita lihat dalam skrin bermula daripada bahan sehingga makan minum peserta dan sehinggalah makan minum majlis penutupan program Persipalus dan jumlah perbelanjaan adalah sama seperti jumlah pendapatan iaitu RM9,402.50. Pertama melihat kepada analisis SWOT keperluan projek Persipalus. Jadi program Persipalus ini dilaksanakan selepas melalui proses analisis SWOT. Jadi kita mulakan dengan strength. Untuk kekuatan dalam keperluan projek ini ialah pihak PIBG sekolah sangat proaktif dalam menyokong program yang dirancang. Yang kedua, semua pelajar memperolehi pinjaman buku teks sejarah dan di sekolah ini mempunyai guru kanan berpengalaman sebagai sumber rujukan guru-guru lain. Kelemahannya pula ataupun weaknesses, yang pertama kurangnya kebolehpercayaan terhadap program ini di kalangan guru. Yang kedua, pelajar yang kurang kesedaran tentang kepentingan akademik untuk masa depan dan terdapat isu ketidakhadiran dan penting sekolah ataupun kerap tidak hadir ke sekolah. Okay. Cabaran untuk program ini, challenges ialah ibu bapa kurang memotivasikan anak-anak ke arah kecemerlangan akademik dan terdapat masalah disiplin pelajar yang akan menjadi gangguan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala opportunities, peluang untuk program ini ialah program ini mendapat sokongan daripada pihak pentadbir, peruntukan yang mencukupi untuk mengadakan program ini dan kerjasama yang erat di antara panitia dan jawatankuasa. Sekarang saya ingin membawa kita melihat kepada 9 penjelasan aktiviti projek mengikut elemen perancangan. Jadi kita bermula daripada yang pertama,
Kita sama-sama melihat pada skrin, iaitu misi dan wawasan organisasi. Untuk SMK Sebuyau, misi dan wawasan sekolah tersebut adalah sama seperti misi wawasan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu pendidikan berkualiti insan terdidik, negara sejahtera. Rasional perancangan program ini ialah berdasarkan keputusan DA3 SMK Sebuyau yang menunjukkan ramai lagi pelajar yang belum menguasai subjek teras sejarah yang diajar, iaitu seramai 75 orang masih gagal dan 53 tersebut pelajar lelaki, 22 pula ialah pelajar perempuan. Dan yang ketiga ialah penentuan matlamat. Jadi penentuan matlamat ini, kita berharap program ini dapat membantu meningkatkan jumlah calon SPM SMK Sebuyau yang mendapat layak sijil dalam peperiksaan SPM 2020 yang akan datang. Yang keempat pula ialah pengenalpastian strategi pelaksanaan. Jadi program Prosipalus ini dilaksanakan selepas melalui proses analisis work yang saya telah tunjukkan pada slide sebelum ni tadi. Dan yang kelima pula ialah penilaian tindakan-tindakan. Terdapat beberapa soalan yang diajukan untuk membuat penilaian tindakan-tindakan, iaitu yang pertama, adakah pelajar boleh mencapai objektif program yang telah ditetapkan? Yang kedua, adakah peruntukan mencukupi untuk melaksanakan program ini? Dan yang ketiga, adakah program ini boleh dijalankan secara berterusan pada masa yang akan datang? Kita lihat yang perkara yang keenam. Penjelasan yang keenam ialah pemilihan tindakan. Jadi penyelaras program telah memilih Prosipalus ini sebagai satu platform mengurangkan masalah minat atau kurang minat terhadap mata pelajaran sejarah di atas galakkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dan yang ketujuh ialah pengumbalan rancangan. Program ini dilaksanakan selama 3 hari 2 malam. Jadi pemilihan tempat adalah menggunakan mama komputer kerana terdapat sistem audio yang sesuai dan mempunyai skrin yang sesuai untuk program, dan mama komputer sekolah ini adalah satu-satu tempat yang mempunyai penghawa dingin dan tertutup. Maksudnya lebih selesa untuk peserta-peserta kita. Yang ke-8 pula ialah pengawalan proses dan penempatan piawai. Jadi semasa program dijalankan, guru disiplin dan guru kaunseling akan menjadi pemantau kepada pelajar-pelajar ataupun peserta-peserta kita ini. Jadi guru disiplin akan mengawal serta mengambil tindakan sekiranya terdapat pelajar yang tidak mengikut tentatif program. Jadi ini untuk mengawal piawaian program kita. Dan yang ke-9 ialah perancangan semula yang terakhir. Penambahbaikan kepada program akan dibincangkan sekiranya objektif utama program ini tidak dapat dicapai. Dan tindakan pembotolan akan dilakukan serta-merta sekiranya terdapat masalah yang ringan, manakala masalah yang serius iaitu pelajar yang tidak hadir program akan melalui proses perancangan semula. Baiklah, mari kita sama-sama melihat kepada penjelasan aktiviti projek mengikut proses perancangan. Jadi seperti yang maklum, terdapat 6 proses perancangan dan yang pertama ialah pra-perancangan. Dalam pra-perancangan, pelan kami menentukan masalah dan keperluan melalui data analisis peperiksaan mata pelajaran sejarah AR3 di mana menunjukkan 75 orang pelajar gagal dalam mata pelajaran sejarah. Jadi program ini merupakan program bagi membantu calon SPM 2020 yang berpotensi supaya mereka layak mendapat sijil SPM pada tahun 2020. Yang kedua pula, proses yang kedua ialah hala tuju organisasi. Jadi, pelan kami mengenal pasti objektif program. Jadi hasil daripada masalah yang dikenal pasti, penyelaras program ingin membantu pelajar untuk lulus subjek sejarah sekaligus meningkatkan peratusan layak sijil SPM. Jadi dalam program ini terdapat 8 objektif yang telah ditetapkan mengikut slot program di dalam tentatif program. Okay. Yang ketiga pula ialah analisis persekitaran. Jadi dalam analisis persekitaran, pelan kami menjana program penyelesaian di mana penyelaras program akan merubuhkan jawatan kuasa induk untuk membuat
keputusan program yang sesuai yang untuk dilaksanakan. Selain itu, keputusan dibuat berdasarkan persekitaran dalaman sekolah, iaitu merujuk kepada bajet dan tenaga guru yang terlibat, manakala persekitaran luar sekolah merujuk kepada kemudahan sekolah yang sedia ada seperti penginapan dan tempat program yang dilaksanakan. Kita lihat pula kepada proses perancangan yang keempat, iaitu penyediaan pelan tindakan, di mana kita memilih reka bentuk program. Yang pertama, kita buat penyediaan kertas kerja. Dan kertas kerja ini dibentang kepada pengetua dan barisan pentadbir sekolah. Selepas mendapat kelulusan daripada pengetua, mesyuarat AJK pelaksana dilaksanakan untuk memberi spesifikasi tugas kepada ahli jawatankuasa pelaksana. Kemudian kita mengenal pasti murid yang gagal mata pelajaran sejarah berdasarkan keputusan AR1, AR2 dan AR3. Data tersebut kita minta daripada guru mata pelajaran sejarah bagi proses ini. Kemudian mesyuarat bersama guru sejarah dijalankan untuk melihat perkembangan pelajar-pelajar yang telah disenaraikan. Kemudian kita laksanakan talimat bersama peserta program Prosipalus ini. Dan proses yang kelima pula ialah pelaksanaan tindakan, iaitu kita melaksanakan reka bentuk program. Reka bentuk program merupakan panduan untuk melaksanakan program ini. Oleh itu, perancangan harus dilaksanakan dengan baik agar sesuatu objektif dapat dicapai. Reka bentuk program ini merujuk kepada tentatif program yang telah dirancang. Dan yang terakhir pula ialah penilaian prestasi, di mana kita perlu menilai program. Semasa program dilaksanakan, guru-guru sejarah dan guru kaunseling akan memantau perjalanan program. Dan selepas pelaksanaan program, penilaian program akan berbincang dengan guru kaunseling yang bertindak sebagai pemantau untuk melihat keberkesanan program. Dan dalam tentatif program juga kita ada membuat sesi penilaian program juga, ya. Dan program yang mencapai objektif akan diteruskan dengan mengadakan beberapa penambahbaikan. Manakala jika objektif program tidak tercapai, maka satu mesyuarat balon balas akan diadakan bersama dengan guru sejarah dan guru kaunseling untuk mengetahui sama ada penambahbaikan atau kesesuaian program ini dijalankan untuk masa yang akan datang. Kesimpulannya, dalam memastikan program ini dilaksanakan dengan berkesan dan mampu mencapai objektif yang ditetapkan, integrasi elemen perancangan amat penting. Kajian awal program melalui SWOT dilaksanakan bagi memastikan setiap kekuatan dan kelemahan program dikenal pasti dan diatasi. Diharap program seperti ini mampu memberi impak yang menyeluruh dan berterusan bagi mengatasi masalah gagal dalam mata pelajaran sejarah. Komitmen semua pihak, iaitu pihak sekolah dan pihak ibu bapa, amat penting untuk memastikan program peningkatan prestasi akademik sejarah SPM 2020 melalui program Prosipalus ini berjaya diselaras dengan hasrat dunia pendidikan ingin merealisasikan kemenjadian murid sebagai insan yang berpendidikan. Kelulusan serta peruntukan bagi menjayakan program ini diharap dapat membantu dalam meningkatkan prestasi mata pelajaran sejarah, di samping menambah bilangan layak sijil bagi calon SPM 2020. Sesungguhnya, segala perancangan, pengurusan dan pentadbiran yang teliti juga merupakan sandaran kepada kejayaan program ini. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana mendengar.